Mungkin ramai tak tahu sebenarnya pemilik suara berkenaan tu sedang berada dengan kita, iaitu Ustaz Nu'man Hani bin Jamal. Sedap suara dia kan. Dia kata suara lagu tu macam ciptaan dia 4 tahun lalu. Lagu tu kira tular jugalah waktu PKP baru-baru ni. Sebab dia kena dengan situasi kita dalam perjuangan kita menentang pandemik COVID-19 dan lagu tadi pula menceritakan mengenai perjuangan Rasulullah. Betul. Baik, topik kita sekarang ini adalah perjuangan belum selesai. Jadi kita sedia maklumlah sepanjang kita menjalani tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan kini kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, banyak perkara yang berlaku, situasi yang tak pernah kita alami sebelum ini dan satu situasi yang cukup mencabar buat kita semua. Betul. Jadi mungkin pertama kali Ustaz boleh terangkan apa antara hikmah yang boleh kita pelajari dalam mendepani pandemik COVID-19 ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nawal dan Syamira. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada pihak Selamat Pagi Malaysia TV1 RTM atas bagi saya peluanglah untuk saya berkongsi. Jadi berkenaan dengan topik perjuangan yang belum selesai ini, apa hikmah yang kita boleh dapat daripada polemik ataupun bukan polemik atau apa? Pandemik yang sedang berlaku di serata dunia, khususnya di Malaysia ini. Mudah untuk saya katakan Allah ingin sampaikan dua mesej kepada kita. Kalau kita rujuk di dalam banyak kitab fiqh, kitab contohnya fiqh manhaji kan, mana-mana kitab fiqh pun, apa tajuk pertama yang biasanya akan disampaikan, diajarkan sejak kecil lagi adalah an-nadhafah ataupun at-taharah, kebersihan. Kebersihan. Betul. Sebab itu kalau ada sebuah hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, sangat familiar, popular lah hadis ni, di mana Imam An-Nawawi menceritakan tentang apakah dia di sebalik maksud an-nadhafatu. Imam Asmawi juga pernah mentafsirkan bahawa an-nadhafah ni kebersihan. At-taharah ni pula adalah bebas daripada najis ataupun bebas daripada unsur-unsur yang kotor dan sebagainya. Dua-dualah. Jadi Imam Asmawi dikata sebenarnya kebersihan ni dia bukan hanya membawa maksud pada kebersihan yang zahir, yang lahir. Yang kita kena basuh tangan, kita kena sentiasa jaga kebersihan dan sebagainya dalam isu Covid ni, tapi dia juga membawa maksud kepada yang batin lah. Maknanya macam mana hati kita tu perlu bersih, bebas daripada bukan najis saja, tapi bebas daripada najis-najis hatilah. Rasa dengki, rasa tak puas hati, perasaan riak ataupun cemburu yang tidak kena pada tempatnya dan sebagainya. Jadi itu mesej yang pada saya yang mungkin kita boleh ambil pengajaran yang Allah nak sampaikan kepada kita, which is kita kena jaga kebersihan secara zahir dan batin. Itu secara ringkasnya lah mungkin hikmah di sebalik COVID-19 ini. Betul. Dalam Ketua Kesihatan juga cakap menjaga kebersihan, mengamalkan SOP dan penjerakan itu adalah salah satu daripada vaksin kita. Memandangkan kita masih belum jumpa vaksin untuk pandemik COVID-19 ini. Jadi bagaimana pendapat Ustaz mengenai kebersihan diri ini selaras dengan tuntutan agama? Okey, jadi sebab itu kalau kita lihat macam yang saya sebutkan tadi dalam fiqh manhaji kan, begitu detail sekali. Islam ajar, tidak ada agama lain yang sedetail agama Islam. Percayalah. Kalau kita kaji, kita panggil firaqul adyan, perbandingan agama, kita pergi agama ni agama Islam yang paling very detail. Nak masuk bilik air, doa ada doa dia, dan macam mana kita buang air, kalau tak ada air macam mana. Hampir ke setiap permasalahan dibahaskan dan disambung pula dengan mungkin isu-isu baru macam COVID-19 ni. Macam mana Islam kan contohnya, maknanya Islam tidak mengetepikan. Sebab itu kita lihat pada hari ini pihak kerajaan dan sebagainya telah mengenakan SOP untuk pergi ke masjid lagi nak solat Jumaat, macam mana kan, kena daftar dulu dan sebagainya. Jadi semua ni untuk menjaga kebersihan dan juga kesihatan. Ya, kita ingin tahu juga dalam usaha kita membendung pandemik COVID-19 ni, banyak sangat amalan-amalan norma baru yang kita perlu teruskan, perlu kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga apa peranan ibu bapa dalam membentuk generasi
generasi muda, anak-anak sekarang ini untuk lebih peka terhadap kebersihan, kesihatan diri dan sebagainya. Jadi dalam isu menangani COVID-19 ni, antara pihak yang paling berperanan adalah ibu bapa lah. Antara pihak yang paling berperanan. Sebab dan hikmah sebelum itu, hikmah yang saya dapat kata kongsikan di sini adalah di mana ibu bapa baru tahu macam mana nak jaga anak 24 jam kan. Sebelum ni nak kena pagi-pagi hantar dah. Balik ambil semua, malam hantar balik pergi tuition. Jadi masa kita berhadapan dengan anak kita tu tak terlalu lama. Jadi sekarang ni 24 jam dengan dia. Tuition pun tak ada, sekolah pun tak ada. Alhamdulillah lepas ni nak start balik. Jadi sebenarnya ibu bapa main peranan. Yang pertama dalam isu COVID-19 ni untuk jaga kebersihan anak tu satu hal lah. Dan yang kedua dalam isu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, PKP sekarang. Jadi ibu bapa berperanan untuk mendidik anak dia. Sebelum ni dia tak biasa lakukan pendidikan pada anak dia sebab dia serah pada sekolah. Betul. Tetapi bila sekolah tak ada, ibu bapa kena teruskan. Kalau tidak, pendidikan dia terbantut. Jadi kena carilah pelbagai alternatif online learning ke dan sebagainya. Dan benda ni sangat dituntut oleh Islam. Pendidikan itu asalnya tanggungjawab, bukan tanggungjawab cikgu. Asalnya tanggungjawab ibu bapa tu. Dia kena jaga. Tapi disebabkan kerja dan sebagainya, alhamdulillah ada sekolah, maka dia hantar ke sekolah. Itu asalnya lah. Baik, Ustaz, sekarang ni kita tahulah melancong dalam negara pun dah boleh, kenduri kahwin pun dah boleh, tengok wayang pun dah boleh. Apa lagi yang menawan boleh? Banyaklah aktiviti sosial yang telah dibenarkan sekarang ini. Jadi pendapat Ustaz sendiri, bagaimana dengan kelonggaran ataupun kebenaran bagi minat wayang yang selari dengan pandangan Islam sendiri? Bagaimana Ustaz melihat perkara itu? Baik. Islam ni agama rahmah, agama rahmah, rahmatan lil alamin, agama peace, agama yang moderate, kedamaian. Dan dia tidak ada unsur-unsur ekstremisme. Betul. Ekstrim di dalam Islam sebenarnya. Jadi isu yang antara hot jugalah yang baru ni wayang kan. Kalau COVID-19 wayang dibuka. Betul. Kenapa wayang dibuka? Macam-macam lah orang punya persoalan. Jadi dalam Islam tidaklah solat dia sepanjang masa. Ada satu hadis saya nak share. Hadis tu ketika itu seorang sahabat yang sangat hebat nama dia Hanzalah. Mungkin pernah dengar nasyid pasal Hanzalah yang dinyanyikan oleh Rabbani. Jadi Hanzalah ni sangat hebat. Jadi pada satu hari tu Hanzalah ni dia spend masa dengan family dia. Adalah aktiviti dengan family sehingga iman para sahabat kan baru spend masa dengan family, lepas tu rasa menyesal, dia mengadu kepada Nabi. Dia kata saya rasa saya ni munafik lah. Saya sebab apa? Bila saya spend masa dengan family, saya menjadi lupa. Yalah waktu spend tu kita lupalah sekejap zikir, tak berzikir dan sebagainya. Macam mana wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, "Ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Sa'atan wa sa'atan. Idza kama takunu 'inda idza walau kanat qulubukum kama takunu 'inda dzikr la safahatkumul malaikah hatta tusallimu alaikum fi turuq." Maksudnya, wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, ada masa kita spend masa dengan dunia, ada masa kita beribadah kan. Kalaulah hati kamu ni boleh sustain je beriman setiap masa, malaikat pun akan turun salam dengan kau. Maknanya tabiklah. Maksud Rasulullah tu dia advice maksudnya manusia ni, kita ni penuh dengan, kita ada kelemahan dan sebagainya. Tak adalah setiap masa kita kena beribadah. Jadi sebenarnya dalam isu wayang ni pula, kalau kita lihat dalam yang pandangan diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi kan, hukum wayang. Hukum wayang pada asalnya tidak ada masalah, dibolehkan. Dia adalah satu medium untuk kita berhibur dan sebagainya. Cumanya ada 3 syarat lah. Apa syarat dia? Yang pertama, tidak membuatkan sehingga kita tertinggal tanggungjawab asal yang lebih penting. Sama ada yang paling jelas sekali, solat lah. Pergi tengok wayang pukul 6.30 contohnya. Bila nak maghrib. Lepas solat maghrib. Terlepas solat maghrib sampai masuk isyak. Jadi tak bolehlah macam tu. Ataupun yang kedua, kita lakukan maksiat ketika tengok wayang tu. Tak tahulah apa jenis maksiat kan. Jadi yang terakhir, yang ketiga, kita konten itu sendiri. Kalau yang konten ni bukan isu wayang saja, isu handphone pun. Kalau kita tengok benda yang tak betul, salah, maksiat, ada unsur akidah yang tak betul, jadi tetap tidak dibolehkan. Jadi dalam isu COVID-19 ini tidak ada masalah untuk kita spend masa sa'atan wa sa'atan tadi kan. Nak pergi boleh. Cumanya
patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Itu berkenaan dengan panggung wayang. Sekarang ini juga kita sedia maklum, seperti Ustaz nyatakan tadi, sekarang ini solat secara berjemaah di masjid sudah pun dibenarkan. Ramai yang dalam kalangan kita ni yang rindu untuk solat berjemaah di masjid. Lagi-lagi mungkin hari ini, hari Jumaat, mungkin ada yang kalangan kita yang kali pertama solat Jumaat setelah sekian lamanya. Jadi apa pandangan Ustaz mengenai SOP yang telah ditetapkan di masjid-masjid, di surau-surau dan kepentingannya dalam penjagaan ummah? Jadi sebab itu di dalam Islam ni ada dipanggil sebagai maqasid asy-syariah. Mungkin maqasid syariah ni ada 5. Antaranya adalah menjaga agama, menjaga nyawa dan sebagainya. Jadi itu ijtihad yang dikeluarkan oleh ulama kita di Malaysia ini yang membolehkan untuk kita lakukan solat Jumaat dan solat fardu dan sebagainya, tetapi dengan adanya SOP. Jadi pada pandangan saya tidak ada masalah. Mungkin ada setengah pandangan ulama yang mengatakan kita lebih utamakan nyawa. Jadi tidak perlu solat pun. Even solat Jumaat dan sebagainya tak perlu. Inilah khilaf ulama. Dia tidak menjadi masalah. Tidak mengatakan yang ini salah ataupun ini betul. Jadi dua-dua betul mengikut sekiranya ada dalil, ada rujukan ataupun tarjih dan sebagainya. Jadi itu menjadi tidak ada masalah lah bagi saya. Kalau kita rindu nak pergi solat Jumaat, pergi ikut SOP. Kalau kita ada penyakit, kalau kita rasa berpotensi untuk ni, tak apa, tak payah pergi, jangan rasa bersalah. Tak ada masalah, insya-Allah. Betul. Ustaz, sekarang ni pun kita tengok kes positif pun telah mencapai satu angka, dan kita pernah mencatatkan kes positif terendah iaitu 1 kes sahaja. Dan juga kita pernah juga mencerita sejarah di mana sifar kes bagi penularan tempatan, dan itu menunjukkan satu perkara yang positiflah kepada rakyat Malaysia kerana kita hampir boleh memerangi COVID-19. Jadi kita dapat lihat mungkin ada segolongan manusia yang mungkin sudah mula alpa dan mereka tidak mengamalkan lagi SOP. Jadi pandangan Ustaz mengenai perkara berkenaan. Jadi mungkin Ustaz ada nasihat untuk mereka supaya jangan terus lalai dengan keadaan sekarang ini. Okey. Dalam kita melawani ataupun memerangi COVID-19 ini, jadi kita perlu tahu, saya ingin kongsikan satu sirah Nabi di dalam sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam video tadi ada perang kan. Jadi itu adalah, kalau dalam cerita itulah peperangan Badar, peperangan yang pertama. Dan peperangan Badar ni umat Islam menang besar. Menang besar. Macam kita menang besar lawan COVID-19. Wah. Kan? Tapi apa berlaku selepas tu? Peperangan Uhud. Umat Islam dia mula leka. Dia rasa okey, menang ni, Allah tolong ke tak apa. Jadi apa yang berlaku ketika itu, Rasulullah sebelum perang, Rasulullah assign seorang sahabat ni seorang Abdullah bin Nu'man untuk mengetuai kumpulan pemanah. Dia kena jaga dekat bahagian belakang atas bukit, sebab Rasulullah kata jangan pergi mana-mana, kami walaupun menang ke kalah ke, umat Islam ramai terbunuh ke, jangan turun, sebab kita nak elak ada orang yang serang dari belakang. Apa yang berlaku ketika peperangan first half, tengok orang yang ke atas tu 50 orang tu, tengok menang besar kita ni. Oh banyak apa dia panggil ghanimah, rampasan harta rampasan perang dapat banyak. Kalau kita tak turun ni, kita pun tak dapat hak kita ni. Tak apa, kita tunggu, tak apa itu kan. Jadi hampir kesemua yang turun, dan ketika itu dia tak perasan, Khalid Al-Walid ketika itu belum masuk Islam lagi, dia tunggu belakang bukit tu. Dia tunggu je. Dia turun je, memang Khalid Al-Walid memang pandai berperang. Dia serang dari belakang, akhirnya umat Islam terhimpit dari depan dan belakang, dan ramai yang terbunuh ketika itu. Jadi kita jangan cepat leka. Sekarang ni walaupun kita nampak macam okeylah sekarang ni, alhamdulillah. Jangan terus leka, sebab kita belum jumpa lagi apa yang dipanggil sebagai vaksin. Selagi belum ada vaksin, kita belum secure lagi sebenarnya. Betul. Bila ada vaksin, okey. Jadi selagi belum ada vaksin tu, kita still kena jaga, berhati-hati. Jangan pentingkan diri sendiri, jangan ambil endah terhadap peraturan SOP yang diberikan. Kita kena ambil serius jugalah, insya-Allah. Kita sedia maklum juga Ustaz, dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ni, ramai dalam kalangan kita yang terjejas. Ada yang sampai hilang pekerjaan, ada yang sampai perniagaan ditutup. Mungkin dalam kesempatan ini Ustaz boleh kongsikan bagaimana untuk mendidik hati kita ni supaya reda, sabar terhadap dugaan yang kita lalui sekarang ini. Okey, dalam surah Al-Hashr kan, alam nashrah laka sadrak kan, ada ayat tu dia kata inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Maka pada setiap kesusahan itu Allah akan pairkan dengan kesenangan. Maksudnya apa? Setiap kesusahan yang Allah bagi itu sebenarnya Allah nak bagi
ada satu ganjaran ataupun hikmah yang besar sebenarnya. Tapi siapa yang boleh dapat ganjaran itu? Siapa yang berjaya menghadapi face kesukaran itulah. Kalau dia tak face, dia tak dapatlah kesenangan tu. Betul. Dia biasa-biasa ataupun dia lebih teruk. Jadi sebenarnya kita kena melihat dengan pandangan yang lebih positif terhadap isu krisis ekonomi yang berlaku sekarang ni. Kita faham. Sebab kalau kita lihat dari sudut fakta pun lah, nanti saya boleh kongsi sedikit fakta yang dapat saya ambil daripada mereka yang pakar dalam ekonomi dan perniagaan. Kita ambil contoh sebagai Coca-Cola. Coca-Cola, syarikat Coca-Cola itu dia start berkembang tu pada ketika itu krisis pada tahun 1886. Banyak syarikat yang kita kenal sehari ini start waktu krisis. Selain Coca-Cola, Disney itu sendiri pada tahun 1923, Amazon 1994. Banyak lagi lah. Even tempat yang saya sedang bekerja sekarang di College Unity start pada 1997. Dan alhamdulillah sekarang ini kira antara college yang masih kekal. Jadi ini adalah satu, orang kata, kita perlu melihat satu keadaan tu sebagai ada hikmah di sebalik kesusahan tu. Kalau kita berjaya, maka kat situ kita akan dapat benda, bahkan bukan dapat selamat saja, lebih besar lagi ganjaran yang kita akan dapat. Macam mana pula situasi Ustaz sekarang? Kita lihat sekarang ni jumlah di talian e-kasih dan sebagainya yang dilaksanakan oleh kerajaan, ramai dalam kalangan kita dekat luar sana yang mengalami depresi. Jadi dari sudut agama, macam mana kita nak didik kelompok yang depresi ini? Yes. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Maksudnya sadaqallahul azim. Allah ni Allah tekankan dua kali, pasti aku akan uji setiap daripada kita minal khauf wal ju', maknanya ketakutan. Mana ada momen dalam hidup dia akan rasa takut. Wal ju' akan rasa lapar. Minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, maknanya kurang harta, wa wath thamarat, maknanya kurang apa yang dia telah usahakan tu mungkin hancur dan sebagainya. Itu setiap orang akan rasa benda tu. Tetapi berita gembiralah Allah kata pada mereka yang bersabar. Sebab apa? Sebab ayat sebelum itu pun Allah kata ista'inu bis sabri was salah, maknanya kalau kita hadapi sabar, kembali kepada Allah sampai kita bukan sampai kita dah kembali normal, tapi sampai akhir hayat. Betul. Baik, terima kasih Ustaz kerana sudi berkongsi mengenai norma baharu yang mana kita perlu patuh kepada SOP kerana kita masih belum ada vaksin. Jadi itulah salah satunya vaksin yang kita ada. Baik, macam tadi kan Munawar, Ustaz ada cakap Khalid Awalid yang tadi menyorok di belakang untuk ambush. Kita takut tentang COVID pun macam tu sekarang ni. Kita macam alpa je kan. Macam ilalai je orang. Takut kita kena serang semula dengan COVID lah. Dan betul, takut macam tu lah. Dan takut PKP pun akan kembali. Takut. Sebenarnya saya takut tahu bila ada PKP ni. Baik, terima kasih terlebih dahulu kita. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga.